ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita di dunia dan akhirat. Di samping itu juga kita menghadiahkan ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salafus salifin, para alim ulama, nenek moyang kita, kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita dan umumnya kepada muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita menyambung balik ujian kita kitab Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah, karangan Syekh Abdul Ghani Ahmad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah alaihi. Dan insyaAllah kita menyambung daripada yang kita tertangguh hari itu, iaitu masih lagi di dalam rukun sembahyang. Jadi hari itu kita ambil dan kelimanya rukuk. Fatihah sudah, qiyam sudah, maka yang kelimanya rukuk dan tamak-ninah padanya. Maksud dia rukuk dan tamak-ninah tu rukuk yang ada tempoh atau perehat, bukan rukuk yang cepat macam patuk ayam. Maka sekurang-kurangnya bahawa ia tunduk sekira-kira mencapai dari tapak tangannya orang yang pertengahan kejadiannya akan dua lututnya. Maknanya yang kita tu semua kita tahulah, maknanya sampai tapak tangan kita tu dekat dua kepala lutut kita tu. Maka kalau bawah daripada lutut, maka itu tidak sewajarnya. Maka rukuk mesti dekat lutut tangan kita tu. Maka hari tu pun kita dah terangkan bagaimana keadaan jari. Maka jari tu mestilah ke bawah rupa ini dah renggang bagi orang lelaki dekat kepala lutut tu, macam ini. Tapi kalau dia tak boleh, memang tak boleh sampai lutut, nak sampai lutut dia sikit perut, maka had mana yang dia boleh capai. Tapi kalau dah melampau-lampau macam yoga tu kan, sampai ke jari kaki tu, itu dah melampau, itu bukan rukuk dah, maka itu tidak rupa rukuk. Baik dia sampai ke lutut, umpama pertengahan kejadian. Baik, dan jangan dia qasad dengan rukuk akan yang lainnya. Maknanya rukuk tu memang dia qasad untuk rukuk, bukan sebab lain. Maka jika turun ia kerana sujud, bukan nanti dia yang lainnya. Sekejap, dah ke bawah. Maka jika turun ia kerana sujud tilawah, maka tatkala sampai ia kepada had rukuk, maka dijadikan rukuknya tiada memadai ia, dan wajib ia kembali kepada qiyamnya. Nampak? Maka jika turun ia kerana sujud tilawah, maka tatkala sampai kepada had rukuk, maka dijadikan rukuknya tak memadai, tak jadi rukuk. Sebab apa? Sebab dia turun tu untuk sujud tilawah. Maka sujud tilawah ni dia sebab sujud tilawah lah, tak payah rukuk. Macam sujud sejadah, turun-turun, lepas tu naik balik. Maka kalau dia turun itu, dia berhenti untuk rukuk, maka tidak memadai rukuknya, tidak dikira. Maka dia kena bangkit balik, kena qiyam balik untuk sempurnakan rukuknya. Maknanya habis sujud tilawah tu, dia tidak dikira rakaat, dia masih dalam rakaat yang pertama. Maka bangkit balik tu, rukuk balik, baru dikira satu rakaat. Itu fahamnya, maksudnya macam tu. Jangan pula nanti orang kata dah jadi 3 rakaat ni pasal dah 3 kali sujud, maknanya 3 kali turun. Tidak, sujud tilawah dia dikira dalam rakaat yang satu. Baik. Kemudian dan sunat dibaca di dalam rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ataupun subhana rabbil azimi sahaja.
dan sekurang-kurang kamalnya, sempurnanya 3 kali. Mana nak baca lebih boleh tak? Boleh je. Sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau nak cepat sangat, nak cepat sangat, qadar subhanallah alhamdulillah. Itu kalau orang nak cepat benar. Jangan tak baca langsung terus naik macam patuk ayam, maka itu tidak dikira. Baik. Dan sekurang-kurang kamalnya tadi 3 kali, dan keenamnya i'tidal dengan tamak ninah padanya. I'tidal ni bangkit atau bangun daripada rukuk tu, berdiri daripada rukuk tu dengan tamak ninah sama juga tadi, maknanya dengan ada tempoh, dengan ada kerehatan, bukan kelang kabut. Dengan tamak ninah padanya, maka i'tidal itu kembali kepada barang yang ada ia dahulu daripada rukuk, dan jangan diqasad dengan dia akan yang lainnya. Maka jikalau diangkat kepalanya daripada rukuk sebab terkejut daripada sesuatu, tiada membedai i'tidalnya. Dah rukuk, pum, bunyi kilat umpamanya, bunyi mercun, terangkat, terbangkit, maka tak boleh, tidak dikira, kerana qasad dia tadi ni bukan kerana i'tidal, kerana terkejut. Maka dia kembali kepada rukuk, maka dia i'tidal balik, kan? Maka hendaklah ia kembali kepada rukuk dan diangkat kepalanya bagi i'tidal. Dia i'tidal balik. Dan sunat bahawa berkata ia kepada ketika angkat kepalanya daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah. Maka sami'allah ni dibaca berserta daripada rukuk tu. Daripada rukuk tu bila bangkit, sami'allahu liman hamidah. Ada setengah orang dia dah bangkit baru dia baca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, kan? Tapi yang sunat, yang afdalnya daripada pergerakan tu, sami'allahu liman hamidah. Masa saya mengaji dulu, Tok Guru saya Abdul Majid, Tuan Guru, ataupun Pak Imam Abdul Majid Salih rahimahullah alaihi, dia kata semayang ni cantiknya suara berserta dengan perbuatan. Allahu Akbar, Allah bangkit, Allahu Akbar, berserta dengan perbuatan. Tapi kalau imam, kadang-kadang dia terpaksa melambatkan bunyi. Sebab kalau dia cepatkan bunyi, kadang-kadang imam tak larat nak bangkit, makmum dah bangkit dulu, pasti dia ikut bunyi. Maka imam kadang-kadang dia dah sampai setengah baru dia Allahu Akbar, maka dia tak ngapa. Tak ngapa, kan? Takut nanti ada orang speed lebih dari imam, kan? Sebab dia ikut suara. Maka yang eloknya daripada rukuk itu, sami'allahu liman hamidah, berkata ketika i'tidal, rabbana lakal hamdu, dan dibaca qunut pada i'tidal rakaat yang akhir pada subuh. Maka kalau subuh lepas i'tidal baca doa qunut. Dan daripada witir, nisfu yang kedua daripada Ramadan, maknanya separuh, mana 15 Ramadan, masuk 15 Ramadan, setengah Ramadan tu dah dibacakan qunut selepas daripada witir, maka tak kira lah semayang fardu atau semayang sunat, maka boleh saja. Baik. Dan ketujuhnya, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamak ninah. Sama juga, sujud mesti 2 kali, sujud sekali tak dikira, batal. Dan jika sujud ia atas suatu yang ditanggung akan dia, seperti punca serban yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun, dan sekurang-kurangnya mengenai setengah daripada dahi. Baik. Yang ketujuhnya sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamak ninah padanya. Dan jika sujud ia atas suatu yang ditanggung akan dia, seperti punca serban yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Baik. Maknanya sah ke tak sah sujud atas benda yang dibawa naik? Maka benda dibawa naik tak sah bila kita sujud. Maka mestilah benda itu yang tidak dibawa naik. Senang fahamnya macam itu. Kemudian sekurang-kurangnya mengenai setengah daripada dahi akan tempat sujudnya. Maka dahi ni buka luas. Bila semayang jangan kita tutup dahi macam ni, semayang macam ni, kan? Kan nak kena dahi, kan? Mesti kena buka luas. Dahi tu luas, maknanya kena suku daripada dahi. Dan jangan ditenyih-tenyih pula dahi itu, kan? Nanti kita akan jumpa. Baik. Kemudian dan wajib dibuka dahinya
Jangan ada berlapik seperti pembalut dan umpamanya, maka tiada sah sujud dengan tiada sah sujud dengan sebut melainkan bahawa ia bagi kerana luka dan masyaqqah. Maknanya kalau saja-saja tampil dahi, pakai tak kira lah pakai apa pun, tampil lilit ke apa ke, maka saja-saja tak ada sebab yang masyaqqah, yang menyusahkan. Mana masyaqqah ni susah atau terpaksa ataupun luka, mana mudarat, maka itu dimaafkan. Selain daripada itu tak sah. Baik, masyaqqah ni maknanya susah atasnya membuka akan dia atau membuang akan dia yang amat sangat, maka sah sujudnya. Tak boleh buang. Kalau buang luka, kalau buang dia jadi masalah pada kulit umpamanya, maka dia kena pakai, maka sujudnya dikira. Tapi kita orang yang tak ada apa-apa sakit, kalau sesaja buat tak sah, maka tak sah sujudnya. Dan tiada wajib qada sembahyang bagi orang yang ada masyaqqah tadi ni, yang ada luka tadi ni, yang tak boleh buka ni, dia tiada wajib qada sembahyangnya, melainkan jika ada di bawahnya najis yang tidak dimaafkan, kecuali pembalut tu bernajis, dia kena sembahyang, bawah tu dia najis, umpamanya darah kan, maka yang itu kena qada balik. Tapi kalau tak ada, maka tak wajib qada, sah saja sembahyangnya. Dan tiada wajib bukakan dari tiada wajib bukakan dua kakinya, hanya sunat jua. Baik, tiada wajib bukakan dua kakinya, hanya sunat jua. Baik, anggota sujud ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5 lutut, 6, 7 ujung jari. Baik. Sujud ni tuan saya tunjuk yang afdal macam mana? Yang afdal macam ni. Yang afdalnya Allah turun tapak tangan tu yang afdal. Kalau turun macam ni boleh tak? Boleh saja, tak usah berbelah nak turun lutut. Yang tak boleh ni macam unta duduk. Tuan-tuan tu unta duduk macam mana? Balik orang buka YouTube, tengok macam mana unta duduk. Dia unta duduk ada 3 step. 3 step tu yang tak boleh. Maka kalau turun lutut dulu, setengah orang dia tak sampai pasal dia sangkut perut kan, dia nak turun tu koyak seluar belakang, dia risau koyak, jadi dia turun lutut dulu, tak apa kan. Tapi kalau setengah orang tu dia memang dah slim kan, macam tuan kita ni kan, badan fit terus senang, tak ada masalah kan. Afdal tangan dulu. Maka jangan nanti pula berbelah lutut ni, tak boleh. Nabi tak buat tak, turun je lutut dulu bagi orang. Cuma jangan jadi turun tu buntut lutut, yang jadi 3 step tu macam unta duduk, tak boleh kan, tak boleh. Baik, kemudian bila sujud, maka wajib jari kaki tu sentuh dekat lantai walaupun 1 jari. Cuma kalau dia gaut ataupun dia bengkak kaki, kalau dia buat macam tu dengan lejat, batal sembahyang, tu tak apalah, dia bolehlah jari tu dia macam tu, pasal dia sakit, dia ada mudarat. Tapi kalau tak ada apa mudarat, saja-saja malas, batal sembahyang. Mesti sekurang-kurangnya 1 jari. Lepas tu yang menjadi perselisihan, ketika sujud kaki boleh rapat ke tak boleh rapat. Maka dalam kitab ini disebut dan tiada wajib bukakan 2 kakinya, tak wajib. Dan sunat juga, buka kaki tu sunat, tidak wajib. Dan jikalau satu suku daripada jari yang satu daripada tiap-tiap kaki dan tangan sekalipun, dan wajib bahawa mengenai akan tempat sebaik. Yang tadi ni, perselisihan ni daripada sujud kaki rapat ke kaki buka, maka buka tu sunat. Maka buka tu sunat, tidak wajib, maknanya untuk buka, tidak wajib untuk buka, dia sunat. Sekarang ni rapat boleh tak boleh? Dalam fiqh manhaji dia kata harus, tapi tutup guru dulu dia kata apa? Makruh merapatkan kaki. Dia memang tak ada larangan, sah semayang, tapi makruh merapatkan kaki ketika sujud tu, tapak kaki tu makruh. Sah semayang tapi tak syok, buka kita buka, jangan kita rapatkan, buka, ambil sunat tu, keluar dari khilaf, ambil sunat, buka kan.
Jadi kalau ada orang kata susah nak buka sebabnya kipas kuat mengebang kain, sebenarnya tu tak ada, dia tak jadi penyebab untuk kita rapatkan, sebab aurat tidak dikira daripada belah bawah kan, takkan ngerebang sampai nampak paha kan. Jadi secara sujud pun dah banyak dah tutup guru lu ajar skill tolak kain kan, nak bagi kain tu dia berkumpul dekat tepi lutut tu, tak ada nampak lutut. Tapi kalau tabat komputer pun boleh juga. Tapi kadang-kadang memang ada orang tu dia bila dia sujud dari jauh nampak dah belahan paha dengan lutut tu kan, maka itu tidak dikira batal, pasal ada dari bawah kan kerja kita daripada depan nak tengok je lutut orang kan. Baik, pasal kita semua pakai kain plekat kan? Kita pakai kain plekat, kita tak pakai jenis seluar apa, seluar macam tracksuit ke yang jenis-jenis seluar pijama pun dah nama tu. Baik, kemudian bila sujud maka tak boleh ditekan-tekankan kepala, jangan ditekan-tekan kepala gini macam ni kan, tak boleh. Maka itu dilarang. Sebab dalam semayang ni ada benda yang sunat buat bila tabat dia jadi makruh, ada benda yang sunat buat bila tabat dia jadi tak ada apa. Kita kena tahu lah apa dia sunat buat bila tabat jadi makruh. Di antaranya tadi sunat buka, tapi kalau sengaja rapat dia jadi makruh, tak ada apa-apa. Ada yang sunat buat bila terlebih hebat dia jadi makruh. Contohnya bangkit dari sujud, yang sunat ketika lepas tahiyat awal je, Allahu Akbar. Selain daripada itu tak payah. Tapi ada setengah orang tu tiap-tiap kali bangun dia angkat, maka tak disuruh, bahkan maknanya makruh kan. Dan ada benda yang ditambah dari segi bacaan, saya ulang balik, kita refresh balik, yang ditambah dia tak jadi makruh, dia jadi batal. Umpamanya apa? Allahu Akbar, ada baris depan ke arah tu kan, batal. Padanya sikit dia tahu baris depan dia, batal semayang. Kita pun fikir kenapa batal, sebab bukannya besar persalahnya kan. Allahu Akbar, Akbaru, azan boleh lah, angkat takbir tak boleh. Kalau buat juga batal semayang. Kenapa? Kerana warid daripada hadis Nabi, Nabi semayang Allahu Akbar, kita ubah, maka lari daripada apa yang Nabi ajar. Sallu kama ra'aitumuni usalli, maka bila lari daripada apa Nabi ajar, mengubah apa yang warid daripada hadis, maka batal. Melainkan perkara-perkara yang tadi ni tak apa, ada sunat yang jadi makruh, sunat buat jadi makruh, sunat tak buat jadi makruh, itu tak apa. Tapi ada benda-benda yang dia membatalkan sembahyang kan. Baik, tu kita dah bincang dahulu, cuma saya ulang balik je. Dan jangan diqasadkan sujud akan yang lain daripadanya, maka jangan qasad sujud selain macam rukuk juga tadi. Jangan rukuk pasal terkejut, maka kena rukuk kerana qasad untuk rukuk, bukan kerana terkejut. Sujud pun apa itu juga, jangan diqasadkan sujud akan yang lain daripadanya, maka jika gugur ia atas mukanya dan dijadikan sujud tiada memadai, tiada memadai maknanya, maka wajib kembali kepada qiyam. Maka jika sujud ia atas sesuatu yang tajam, jika dikesat akan mukanya dengan tiada diangkat, tiada mengapa. Baik, tengok ni maknanya sujud ini kita kena faham betul. Dalam kitab ni dia umpama ringkas. Terkejut terus sujud kan, terkejut terus sujud, lepas itu dia bangkit balik, sah ke batal? Sah ke batal? Walaupun ada pendapat yang mengatakan bila dia turun tiba-tiba dia teringat, cepat-cepat dia bangkit, maka kita di sini kita tak pakai pandangan itu. Maka kita pakai pandangan lebih daripada parai pinggang, maka batal lah. Batal. Sujud terus, lepas tu bangkit, maka batal. Kenapa? Kerana dia dah lebih daripada parai pinggang. Sama macam qiyam, dia dah bangun tiba-tiba teringat, terlupa, duduk balik, maka duduk balik
batal semayang. Maka yang nak selamat orang belakang mufaraqah dia tak ikut dah. Mufaraqah tu selamat. Yang ikut bangkit dia kena semayang lagi sekali. Benda ni kita sembang atas kertas boleh lah. Bila jadi masuk diri saya sendiri pun jadi gelabah. Terus tak tahu nak buat macam mana. Dia macam orang macam pomen dia dah profesional lah. Tunjuk dia tahu semua dah. Bila jadi apa-apa dia tahu dah ni. Kita ni bukan pomen, maknanya kita bukan orang yang muhtarif. Muhtarif bukan orang profesional. Dalam sembahyang ni kita tak profesional lagi semuanya. Kita tak expert lagi dalam sembahyang. Kita tu termasuk saya lah. Kan tentuan dia. Dia kalau expert dia tahu dah apa nak buat. Tapi yang tak expert tu kita tak tahu nak jadi macam mana. Kan? Maka bila berdiri lebih daripada pinggang, bila turun balik batal sembahyang. Tu biasa dalam sembahyang jemaah kita akan jumpa lah. Kan? Dalam bab sembahyang jemaah. Baik. Kemudian dia sujud atas sesuatu yang tajam. Jika dikesut mukanya dengan tiada diangkat, tiada mengapa. Dan jika diangkat akan dia, kemudian dikembalikan dia, maka jika belum lagi ya tamakninah, tiada mengapa. Faham tuan-tuan? Sujud-sujud atas tu ada, tak kira lah tondoi ke duri ke, sakit kan, maka dikesutkan sikit dengan segera, maka tak apa. Tapi kalau dah lama diamnya, dah tamakninah, tak apa hati, tukar tempat lain, batal sembahyang. Bila faham? Tukar, mana dah baru letak ni, duduk sakit, terus ubah sikit, tak apa. Ubah yang sedikit, maknanya lari daripada yang sakit tadi ni, yang tajam ni, maka tidak mengubah akan kedudukan. Tapi kalau dah sujud tu dah tamakninah dah lama, nak ubah pula, ubah pergi tempat lain, batal sembahyang. Baik. Macam mana? Tak, dia cepat, maknanya dia tak mana dia cepat, sakit terus ubah. Ubah maknanya kesut sikit, jangan bangun cari belah tempat lain, tu batal. Kan? Dia kesut sikit, ubah sikit, tak apa. Nanti dimaafkan, diharuskan. Kalau lama dah diam dah, lepas tu nak ubah pula, batal. Kemudian dan jika diangkat akan dia, kemudian dikembalikan dia, maka jika belum lagi tamakninah, tiada mengapa. Dan jika sudah lama atau sudah tamakninah, maka mudarat, kerana bertambah sujud. Bila tinggi tadi ni, dah lama diam, angkat pula, dia jadi tambah sujud. Jadi berapa kali sujud? 3 kali sujud pula. Kita tambah rukun, kan? Tambah sujud. Dan sunat dibaca di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan kita tahulah. Dan sekurang-kurang kamalnya, sesempurnanya 3 kali. Dan bahawa membanyakkan doa di dalam sujudnya. Dan baik, ini doa dalam sujud ni macam ni tuan, saya cerita. Kita suka berdoa dalam sujud, lebih-lebih lagi sujud yang terakhir. Cuma bila kita sembahyang jemaah, kita kena hati-hati. Jangan kita lama dari imam. Ataupun jangan kita lama ketika imam terakhir tu, imam dah Allahu Akbar. Kita orang Melayu, terakhir tu pendek. Imam kan Allahu Akbar. Tu orang Melayu. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, Allahu Akbar. Tu mana terakhir? Bangkit tu, Allahu Akbar, dia bangkit. Kita bangkit panjang, Allahu Akbar, bangkit. Bila terakhir, awal kita pendek. Jadi imam dah Allahu Akbar, kita sujud lagi. Di situ dah ada satu rukun. Duduk. At-tahiyatul mubarakatuh 2. Selawat, kan? 2. Lepas itu assalamualaikum warahmatullahi, 3 rukun. Kadang-kadang imam dekat nak bagi salam, kita baru Allahu Akbar. Dah lari berapa rukun kat situ? 3 rukun. Udah lari dari imam, batal lah. Dah tak ikut imam. Maka kalau nak sujud lama, sembahyang sunat dan seorang, ataupun imam tu sendiri sujud lama, okey lah. Tapi larat kalau imam sujud lama, orang belakang kadang dia komplain juga, lama benar, awak sampai dah nak pitam tertidur, lama benar sujud kan. Lama sangat pun tak boleh juga.
maka sederhana. Tengok orang semayang ni, macam kata Ibn Katsir dalam kitab tafsir Ibn Katsir dalam bab semayang tarawih tengok orang belakang. Kalau orang belakang tu jenis memang suka panjang, maka bacalah panjang. Kalau belakang tu orang yang memang tak boleh, dia suka sedang-sedang, baca sedang-sedang. Kalau yang suka pendek, maka dibaca pendek-pendek. Maka semayang ni dia fleksibel dengan syarat betul rukun, betul tamadinah dia. Baik. Kemudian mana tadi? Dan ke-8-nya, duduk antara dua sujud dengan tamadinah padanya, dan jangan dipanjangkan dia demikian lagi pada i'tidal, kerana keduanya itu rukun yang pendek. Nampak tuan? I'tidal dengan iftirash, duduk antara dua sujud, dia tidak boleh dipanjangkan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Panjang tu sama dengan baca Fatihah, maka tak ada beza dia dengan qiyam. Tak boleh. Maka sunat dipendekkan. Tapi kalau ada bacaan yang warid daripada hadis, maka kadar bacaan itu maka dibolehkan, bahkan sunat. Kita biasa mana panjang sangat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd je lah. Walaupun ada doa-doa lain lah, pergi ke hafal pun. Duduk antara dua sujud pun apa itu juga. Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, pun dia tak boleh dipanjangkan. Dia maknanya sunat dipendekkan, pendek kadar yang uruf, yang biasa kita buat tu lah. Jangan pendek sangat kan, baru Rabbighfirli dah sujud balik, tu tak boleh, tak ada tamadinah. Baik. Maka jika dipanjangkan salah satu daripada keduanya terlebih daripada zikir yang dituntuti padanya kadar Fatihah pada i'tidal dan sekurang-kurang tasyahud pada julus, pada sengaja ia lagi mengetahui batal semayangnya. Nampak? Lebih, maka dia tahu pula panjang tu tak boleh, lebih daripada kadar baca Fatihah, maka batal semayang. Jangan dipanjangkan. Dua rukun ini, dia kena sunat dicepatkan. Dan jangan diqasad bangkit daripada sujud itu akan yang lainnya. Tak boleh qasad macam kita bincang tadi lah, apa-apa pun rukuk, sujud, maka qasad mesti dengan sebab rukuk, qasad mesti dengan sebab sujud. Bangkit daripada itu, qasad yang lain daripadanya, maka jika diangkatkan kepala sebab terkejut daripada sesuatu, tiada membadai padanya, wajib ia kembali kepada sujud kemudian bangkit antara dua sujud. Nampak? Maka terkejut pada sesuatu, terkejut pada sesuatu tiada membadai padanya, wajib kembali kepada sujud. Mana dia terkejut tu bukan terkejut sebab diri. Kalau kita sebab diri tu betul lah, dia terkejut letak balik, maka itu tidak dikira dua sujud. Itu tidak dikira. Terkejut ni benda yang tak boleh nak dijangka, terkejut kan. Maka dia kembali kepada sujud kemudian bangkit antara dua sujud. Dan sunat dibaca padanya Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semua kita hafal. Baik. Bangkit daripada qiyam, bangkit daripada sujud, maka boleh saja kita yang afdalnya kita iftirash seketika, lepas tu baru bangkit. Lepas tu orang pun tanya, boleh tak kalau tak buat macam tu, terus bangkit je? Pun boleh. Tapi Imam Syafi'i dia suruh kita memperbanyakkan gerakan dalam semayang, pergerakan yang warid daripada perbuatan Nabi. Maka afdalnya daripada sujud nak bangkit tu, Allah, duduk sekejap, lepas tu baru bangun, ada kerehatan di situ. Tapi kalau kuat kaki tak ada masalah, terus dia bangun, tak ada masalah. Yang afdal duduk sekejap, maknanya iftirash sekejap, lepas tu baru bangkit. Kenapa? Kerana perbuatan itu memperbanyakkan perbuatan dalam solat. Maka Imam Syafi'i suruh, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia suruh untuk banyakkan perbuatan dalam semayang. Bukan perbuatan kita mereka tak, perbuatan yang warid daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian, dan kesembilannya tasyahud akhir, dan sekurang-kurangnya dibaca at-tahiyatullah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ke-10-nya, baik,
Tasyahud akhir ni, at-tahiyah tu, selawat tu semua rukun. Bangkit tu satu, bacaan sampai selawat tu dua, bagi salam tu tiga kan. Dan ke-10-nya selawat, 9 yang ke-10-nya dan ke-10-nya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekurang-kurangnya dibaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Rasul atau ala Nabi. Allahumma salli ala Nabi pun boleh. Tapi kita tak adalah baca apa itu. Kita dah standard bacaan yang Datuk Guru ajar, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tak tambah Sayyidina? Boleh ke tak boleh tambah Sayyidina? Ada orang kata tak boleh. Pasal Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad. Pasal pandai-pandai nambah Sayyidina kan? Maka boleh. Bahkan disuruh syarak. Maka disuruh syarak ni kenapa? Kerana kita memuliakan Nabi. Kita panggil dia Tuan. Kita memuliakan Nabi itu, maka kita tambah Sayyidina. Maka dia disebut dalam kitab-kitab, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ulama al-Syafi'iyah, meletakkan boleh taruh Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atas rasa kita memuliakan Nabi itu. Kenapa? Kerana itu kekasih Allah, maka boleh Sayyidina. Tak ada pula nanti petikai. Tak boleh. Sebab dalam hadis, dalam Bukhari Muslim, semua Allahumma salli ala Muhammad aja, tak ada Sayyidina. Tak, betul. Nak pakai Allahumma salli ala Muhammad pun ya, afdal. Nak pakai Sayyidina pun boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan nak pilih dua-dua, mana pakai, boleh belaka kan, tak ada masalah. Baik, kemudian Allahumma salli ala Nabi, Allahumma salli ala atau Allahumma salli ala Nabi, nescaya memadalah. Dan ke-11-nya duduk bagi tasyahud. Duduk bagi tasyahud itu rukun. Dan selawat dan selawat dan salam. Selawat dan salam. Dan disyaratkan pada tasyahud bahawa ia mendengarkan dirinya dengan seperti segala bacaannya. Mestilah kena dengar. Rukun qauli kita kena dengar dekat telinga lah. Fatihah kena dengar kat telinga. Kita dengar bacaan kita kan. Tapi janganlah kita baca tu maknanya melampau-lampau kuatnya, dan macam imam tu tak boleh lah. Maka dengar tu kadar yang kita faham lah, mana tak ganggu orang. Tasyahud akhir pun apa itu juga kita baca at-tahiyatul mubarakatul salawat tu kan, Allahumma salli ala Muhammad tadi ni. Baik, kemudian seperti segala bacaannya yang wajib, maknanya bacaan wajib tu mesti kena dengar. Dan mualat ni apa dah? Jika disilangi oleh yang lainnya, tiada dibilang dengan dia melainkan barang yang warid pada yang akmalnya. Mana mualat ni dia tak putus. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, berhenti lama. Mamai teringat berangan kan. Lepas tu asyhadu an la, tak mualat. Dia mesti mualat ni maknanya dia mesti tersusun, dia bersambung. Dia tidak terhenti yang lama. Maka itu mualat. Begitu juga dengan daripada perbuatan rukun yang ke-11 tadi ni, Allahu Akbar, duduk tawarruk. Duduk tawarruk tu duduk tak akhir tu lah. Duduk iftirash, duduk antara dua sujud tu kan. Duduk tawarruk tu duduk yang sengit tu. Maka terus dia mualat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi sekarang ni duduk tak akhir ni macam mana sebenarnya? Duduk sengit ke duduk straight ke? Nak pakai mana satu? Maka boleh pakai belaka. Jangan pula nanti bila kata orang duduk macam tahiyat awal tu, oh ini bukan mazhab Syafi'i ni. Tidak. Boleh. Tetapi yang afdal duduklah tawarruk. Pasal kita bermazhab Syafi'i. Tak nak buat, tak ada masalah. Imam kena duduk tawarruk. Sebab dia duduk dekat negara bermazhab Syafi'i. Jadi imam kena duduk tawarruk, tunjuk contoh kat orang belakang. Tapi kalau tak boleh, kalau dia duduk tu yang dia akan tersandar tu ke dinding, maka tu dia dimaafkan. Dia terpaksa duduk apa itu, maka dia dimaafkan. Tak boleh buat apa lah. Tapi kalau sengaja tak nak duduk apa itu, maka tak adalah apa masalah. Cuma tak berapa manis kata tutup guru. Kita duduk tempat mazhab Syafi'i, kita duduklah cara mazhab Syafi'i kan. Saya ngaji di Mesir, dekat Mesir semua duduk macam tahiyat awal, tahiyat akhir. Masjid Syafi'i. Tapi sana tak apalah, orang Arab ni alim-alim belaka ngaji kan. Satu lagi dekat Mesir, masjid dia kan macam kita, dia punya rapat dia tu lain macam. Mana kalau nak duduk tu duduk atas paha orang. Tapi kita ni banyak ruang, maka duduklah tawarruk. Tak nak juga terpulang, tak ada masalah.
dia bukan wajib. Asal duduk. Cuma jangan kita hilangkan trademark duduk tawarruk tu, nanti anak-anak cucu tak tahu macam duduk tawarruk. Dulu dengar cerita tu duduk demo sebenarnya ada cara, tahu macam mana cara, tak tahulah. Jangan jadi sampai kopi tu pula. Dah tak ingat dah duduk tawarruk. Bunyi nama tahu tapi cara duduk dah tak ingat dah macam mana. Jangan. Jadi kena amalkan lah. Kan? Memang takkan berlaku lah kopi tu. Contoh. Maka jika diselingi yang lain tiada dibilang dengan dia melainkan barang yang warid. Pada yang akmalnya, yang tersempurnanya. Dan tiada mengapa jika dibaca ya ayuhan nabi dan ditambahkan mim pada alaika, alaikum, dan wahdahu la syarikalah ditambah. Yang ini warid, yang ini disebut ni, yang ditambah ni yang warid daripada hadis. Maka tak apa, tapi kita tak usah dah pening kepala, kita dah ada dah kita punya teks tu, kita dah hafal berpuluh-puluh tahun dah. Dan disyaratkan pula bahawa ada ia dengan bahasa Arab, mesti dengan bahasa Arab, dan memelihara akan segala hurufnya dan kalimahnya, perkataannya, dan segala tasydidnya. Tasydid ni apa dia? Sabdu. Dan kedua-belasnya memberi salam. Salam yang pertama dan sekurang-kurangnya assalamualaikum atau alaikumussalam. Sekurang-kurangnya assalamualaikum ataupun alaikumussalam, maka kita pakai assalamualaikum. Tetapi yang kemudiannya ini makruh. Kalau pakai alaikumussalam warahmatullah, makruh. Maka assalamualaikum warahmatullah. Pakai alaikumussalam warahmatullah, hukum dia makruh. Tak usah buat lah, kan? Nanti nak tunjuk, nak bagi orang tanya saja buat, tak usah lah. Alaikumussalam warahmatullah. Siapa nak tanya lepas ni? Nak tunjuk terror kan? Tak boleh kan? Cerita tak sah. Tunjuk terror buat apa? Assalamualaikum. Maka kena ada alif lam itu. Jangan disebut Assalamualaikum warahmatullah, tak ada alif lam, maka batal. Pasal apa batal? Warid hadis Nabi baca Assalamualaikum warahmatullah macam tadi, Allahu Akbaru, batal kan? Ini pun tak ada alif lam, maka kena dibacakan Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum, slow. Jadi macam manakah keadaan yang afdal? Dia banyak cara bagi salam, pergerakan bagi salam ni, tapi yang masyhur Assalamualaikum warahmatullah. Allah tu ikut gerakan, maka pipi ni nampak belakang. Ada tak apa ni? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada ke apa tu? Tak ada. Dia terus aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada apa itu? Ada yang kita Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia dah jadi apa kan? Kalau tak ada tu dia jadi tak sempurna. Tak payah. Tak dia geleng-geleng, dia angguk-angguk tu tak payah. Kan? Maka dia tunduk tu, sembahyang tu tunduk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang tu orang tu dia tak faham. Dia nampak orang tu macam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Dia nampak apa itu? Sebenarnya dia tunduk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua ni sunat. Yang rukun yang pertama. Kan? Baik. Nak biar. Kemudian sekurang tetapi yang kemudian itu makruh. Kemudian umpama Assalamualaikum, dan ketiga belasnya tertib segala rukun seperti yang tersebut, maka 13 itu tertib lah, jangan dulu kemudian. Maka tertib. Tak ada tertib, tak sah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti kita sambung pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.